Okey, saya nak pergi kepada next ni Okey. Okey. Apa dia sistem franchise? Okey. Franchise merupakan satu konsep perniagaan yang melibatkan dua pihak bagi menjalankan satu aktiviti perniagaan. Dua pihak, misalnya dua pihak. Okey. Siapa yang kata dua pihak itu? Okey. Pihak pertama dikenali sebagai franchisor dan pihak kedua pula dikenali sebagai franchisee. Okey. Ingat franchisor dan franchisee. Okey. Ciri-ciri umum franchise mengikut akta. Jadi franchise ni ada satu akta franchise 1908. Jadi ada beberapa ciri yang perlu anda tahu. Yang pertama, pengendalian perniagaan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Tokey besar iaitu franchisor yang punya jenama. Yang kedua ialah perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga ialah franchisee berhak untuk menggunakan cap ataupun rahsia dagangan milik franchisor. Jadi dia akan gunakan jenama yang sudah terkenal. Jadi yang tu yang dia naik. Okey. Yang keempat ialah franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Sebab franchisor yang tauke asal dia tadi itu dia tak nak dia punya perniagaan tu terjejas. Jadi dia perlu dia jenama tu terjejas dan reposisi dia terjejas, dia kena kawal dia punya wakil-wakil ejen ataupun franchisee dia. Okey. Yang ketiga adalah franchisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan franchisee. Okey. Ini satu. Ini kelebihan dia. Okey. Orang yang tak ada asas perniagaan franchisee ni tapi dia banyak duit, dia boleh mencari franchisor atau jenama yang sudah terkenal dan dia memohon jadi sebagai franchisee untuk menjalankan perniagaan secara franchise. Itu istilah dia. Jadi franchisor yang dia hubungi tadi setuju, dia mesti menjaga dia franchisee ni. Menjaga, bertanggungjawab untuk memberi segala bantuan. Tolong kawan, istilah dia. Okay, next ialah yang keenam. Franchisee akan membuat suatu bayaran dalam bentuk fee atau bentuk balasan lain yang diberi oleh franchisor. Okey, apa dia fee ni? Fee ni maksudnya dia bayar yuran. Okey, contoh sekali dia turun satu fee ataupun bentuk fee ni mungkin dia bayar lump sum sekali. Dari segi katakan dia jual KFC lah KFC. Dia jual burger KFC ataupun McDonald. Kita orang franchise McDonald. Satu burger McDonald tu dia akan 10 sen. 10 sen daripada contohnya 10 sen daripada burger itu akan masuk ke tangan franchisor. Dia jual RM20 ataupun RM5. 10 sen daripada RM1 dia akan mesti bagi dengan franchisor dia punya tauke tu. Itu maksudnya ni fee dan sebagainya. Fee ni boleh dalam bentuk royalty, ada istilah nanti royalty dan sebagainya itu ni Okey, next. Dan yang ketujuh adalah franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Okey, berasingan. Dia tak semestinya dia macam berasingan maksudnya macam ini. Pemilik franchisor itu, pemilik perniagaan itu berada di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dan orang yang dapat menjual barang jenama dia tu berada di Oya ataupun Dalat. Dia boleh jual di sini. Okey, satu yang paling popular sekarang kita tengok di daerah kita adalah yang jual air minuman tu. Airnya itu boleh kita katakan franchisor juga yang teh tarik tu. Dia penjual tu dia beli saja jenama berapa dia dengan semua payung semua dia akan ambil dia akan ambil daripada pembekal dia ataupun franchisor dia tu. Dia jual sukatan dan tak boleh lari. Sebab itulah air dia sama sahaja. Itu maksudnya dia boleh menjalankan aktiviti ni. Okey. Sebab itulah orang franchisor yang ketujuh tu orang akan suka. Dia boleh berkembangkan perniagaan dia. Okey, next. Okey. Ini contoh-contoh perniagaan franchisor di Malaysia. Subway, restoran makanan. Restoran makanan. Kalau anda pergi Kuching, ada. Di ada satu di tempat saya tengok di tempat dia. Satu lagi adalah ini. Texas Chicken. Ini di KL ada. Saya belum jumpa ni. Ini bahasa berkenaan dengan makan. Biasanya franchisor ni kelas
biasanya perniagaan berkaitan dengan makanan yang paling popular. Okey. Kita tengok seterusnya. Okay. Yang kedua. Perkaitan di antara franchisor dan franchisee. Ingat kata kita franchisor dan franchisee. Franchisor dia punya perniagaan, dia punya jenama. Franchisee dia punya orang yang menjual barang dia. Okey. Dia ada dalam buku teks kemudian ada perkaitan macam ni. Bermula daripada franchisor, ini, dan turun kepada franchisee. Yang penting adalah pelanggan. Nampak tak pelanggan dia di situ? Ini pelanggan dia, pelanggan dia. Okey? Pelanggan dia. Jadi, apa yang berlaku? Mula-mula apa yang ni? Yang jantung dia. Okey? Okey. Mereka sebelum nak buat perjanjian menjalankan perniagaan, persetujuan bayaran dan prosedur perlu ada di antara franchisor dan franchisee. Mereka akan tanda tangan dulu buat perjanjian dulu, berapa bayaran, berapa dia jual dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey. Lepas itu, bila dah setuju, franchisor ni mesti memberi sokongan promosi dan pentadbiran kepada franchisee dia. Dalam promosi ini biasanya dalam sokongan promosi ini dia akan berpusat terus yang daripada pusat dia akan buat promosi, tengok iklan sekaligus. Contoh kalau kita tengok malam tu keluar iklan di KFC, contoh yang paling dekat KFC dengan kita ni. Contoh keluar iklan ayam panggang yang terbaru. Terus esoknya malam tu kita tengok iklan, esoknya kita serbu FC Muka. Maka ada tak ayam panggang macam ni? Mereka pun terkejut. Dia kata belum sampai lagi, mungkin 2 hari lagi sampai. Itu maksudnya promosi tu kita ni berpusat. Okey. Yang kedua, franchisor juga akan memastikan kawalan mutu dan perkhidmatan, kawalan mutu dan perkhidmatan kepada franchisee dia. Kalau sukatan, contohnya sukatan buat air Milo tu 3 Milo, 1 susu dan 3 sudu Milo, 1 sudu susu dan air panas berapa darjah. Dia mesti ikut macam itu. Franchisee mesti tak boleh ubah. Tak boleh ubah sebab kalau ubah dia akan lari mutu dia. Itu yang dia kena jaga sebab jenama dia tadi sudah terkenal. Yang ketiga adalah franchisor ni juga dia akan menyediakan penyelidikan dan pembangunan produk baru kepada franchisee. Dia akan buat. Bila ada baru sahaja produk yang dia ada, dia akan terus beritahu franchisee, ada bro ni, kamu boleh berminat atau tidak. Okey. Yang seterusnya adalah barang dan perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan. Okey. Franchisor ni menyediakan barang dan juga barang yang nak dijual kepada franchisee. Ikut spek, ikut apa yang dia buat ataupun perkhidmatan. Dan franchisee ni akan menjual barang itu, wakil juga kepada franchisor, kepada pelanggan. Apa yang dia dapat dari bawah ke atas ialah daripada pelanggan yang menggunakan barang itu tadi, mereka akan dapat bayaran. Dan bayaran ni dia akan sebahagian daripada bayaran juga dia akan mengenakan bayaran kepada franchisor, permulaan dari franchisor. Contoh bayaran permulaan dari franchisor adalah macam dia nak letak buka kedai. Nak buka kedai yang baru. Segala hiasan dan sebagainya dia mesti, konsep kedai mesti ikut apa yang franchisor buat. Dan dalam perjanjian mereka, apa-apa bentuk siasan itu, kos mula mungkin franchisee yang tanggung. Seterusnya adalah bayaran berkala. Bayaran berkala ni maksudnya, dia dah menjalankan operasi. Bila dia nak menjual menggunakan menjual barang itu tadi, dia akan tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap berapa kali dia akan bayar balik royalty kepada franchisor tadi. Contoh daripada RM5 barang tu dia jual RM1 mesti bagi kepada franchisor. RM1 mesti bayar kepada franchisor. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan apa-apa dia barang yang dia jual pada satu peringkat, dia mesti ambil barang tu daripada franchisor juga. Itu dia. Maksudnya franchisor tu
franchisee ni dia terikat, memang terikat dengan franchisor. Dalam aja. Walaupun contohnya perjanjian tamat tempoh bayaran awalan tamat, tapi bayaran berkala terus akan dibuat. Okey, itu adalah konsep tadi. Okey, sekarang kita tengok khususnya ialah kita tengok apa dia franchisor. Okey, franchisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Franchisor akan menyediakan produk dalam sistem perniagaan itu. Dia yang akan jenamakan produk itu. Macam saya katakan tadi, Kenny Rogers, ayam Kenny Rogers. Dia yang akan jual. Dia akan cari franchisee untuk mengembangkan perniagaan dia ke seluruh dunia dan mana-mana. Okey, 5 peranan franchisor yang anda kena tahu. Okey, yang pertama, franchisor memberikan hak menggunakan image, jenama, sistem operasi dan format perniagaan kepada franchisee. Itu yang pertama. Yang kedua ialah franchisor juga boleh mengadakan kursus dan bimbingan secara penuh atau berperingkat untuk memberi pengetahuan kepada sistem pemasaran franchisee. Yang ketiga, franchisor mempunyai tanggungjawab dalam kewajipan untuk menyediakan blueprint atau kenyataan atau petunjuk pelaksana bentuk perniagaan sebagai panduan pada franchisee. Blueprint ni maksudnya apa ni kan? Asas manual dia tu, blueprint dia tu. Yang keempat ialah franchisor yang memberi kos pengiklanan. Ini yang paling bagus ni. Franchisee dengan menjalankan promosi bersepadu. Yang iklan tu contohnya iklan KFC Malaysia ni KFC yang ikat. KFC Malaysia pusat di KL yang buat periklanan malam-malam tu yang itu yang dia keluarkan. Jadi standby saja franchisee apa yang baru dijual Dan yang kelima, bagi perniagaan tertentu franchisor turut memberikan bantuan dalam bentuk ramuan khas serta alatan dan perkakas. Contoh dia bagi buat kuih pau, jual kuih pau. Dia tahu walaupun bagi ramuan dia bagi ramuan, bagi resipi semua, dia juga kena kenakan perkakas sebab kalau dia bagi perkakas lain, lari rasa pau tu nanti tak sama. Itu dia kena jaga. Itu maksud dia di situ ada pada satu tahap kelas ini yang penting. Cara franchisor nak dapat duit ni kadang-kadang. Dia sediakan oven macam ini. Pada peringkat awal dia bagi sewa oven itu, sewa beli dengan franchisee dia. Dan pada satu masa katakan 5 tahun dia pakai oven itu, dia tak ada sewa lagi oven tu dengan ni. Dia boleh pakai sendiri. Itu satu cara franchisor tu mendapatkan duit lebih. Alright. Itu semua ada dalam perjanjian. Next. Ialah kita tengok apakah kelebihan dan kekurangan perniagaan jenis franchisor. Kita tengok kelebihan dulu. Yang pertama. Dapat mengembangkan perniagaan secara global, mengembangkan PCR perniagaan secara global, dapat mengembangkan secara global. Jadi dia dapat meluaskan perniagaan dia. Dan pada masa yang sama juga, bila ada perniagaan luas, dia menikmati ekonomi bidangan dalam bentuk peningkatan jualan, jumlah sesuatu pengeluaran. Dia kos yang kecil. Yang ketiga adalah mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baharu. Ya, betul. Dia nak contoh saya ada mengeluarkan perniagaan ayam goreng Pak Cik Wahid. Sedap di dalam. Tapi kawan saya yang pernah makan di Johor Bahru tu nak buka di sana. Jadi saya boleh lantik franchisee saya di sana untuk menjual barangan saya. Jadi maksudnya berkembang pesatlah perniagaan saya nanti. Yang ketiga, berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee. Saya kena jaga orang-orang bawah saya tu. Yang keempat, struktur pengurusan tidak begitu besar. Pengurusan outlet franchisee dilakukan oleh franchisee sendiri. Ini kita boleh tengok yang jual air yang biasa orang jual air minuman air teh tu. Dia cuma buka tu saja. Buka pawah payung macam tu dia jual. Next is apa pula kelemahan? Kalau ada kelebihan pun mesti ada kelemahan. Ada 3 kelemahan yang disenaraikan. Yang pertama, ini yang paling bahaya. Kalau franchisor tu tak kawal betul,
dia boleh menjejaskan franchisor sekiranya franchisee tidak mematuhi kualiti produk yang ditetapkan. Kadang-kadang franchisee ni dia nak tambahkan keuntungan. Okey, dia akan kurangkan sikit resipi, kurangkan sikit mutu produk dia. Saya bagi satu contoh lah. Kalau franchisor kata 10 liter air perlukan 1 tin susu 1 kilo, dia kurangkan kepada 800 ml saja. Itu menyebabkan rasa dia lari. Orang akan lari, tak pakai lagi pemudai dia punya bahan tu. Contoh dia. Itu boleh dijejaskan. Okey. Yang kedua, peningkatan kos sokongan operasi untuk franchisee. Ini maksudnya dia kadang-kadang franchisor ni dia kena pada peringkat awal dia kena jaga hati franchisee kan. Dia akan bagi kos dan sebagainya. Kadang-kadang franchisee ni demand ni semua ni kan, dia bagi semua. Jadi kos pada awal dia dikongsi oleh franchisor. Dia kadang-kadang dia tak tagih kos itu kepada ni seperti orang nak memulakan perniagaan kepada ni. Yang ketiga adalah kesukaran memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Ini biasa ni kesukaran dia. Okey. Yang itu kita tak dapat pilih yang ni betul-betul nak mendiangga. Okey, next. Okey, sekarang kita tengok yang kedua adalah franchisee. Apa maksud franchisee? Okey, franchisee ialah merupakan syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Franchisee akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha yang berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Itu dia mesti jaga dia punya perniagaan. Jaga perniagaan, dia kena jujur dengan perniagaan dia, dengan jujur dengan jenama yang telah diamanahkan kepada dia untuk menjual dia. Okey, itu maksud dia. Okey. Apakah peranan franchisee? Okey. Franchisee dia menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan dan sistem piawaian yang telah ditetapkan oleh franchisor. Tak boleh ubah, dia ikut. Dia cuma ikut arahan yang ni walaupun dia keluarkan modal. Ingat, dalam hal ini franchisee dia keluarkan modal, dia berniaga. Jangan kita rasa franchisee itu ejen, tidak. Franchisee dia dia merupakan peniaga yang menjual barang tu. Dia yang keluarkan modal. Sewa bangunan, apa lagi? Sewa bangunan, bayar gaji pekerja, dia yang bayar, bukannya franchisor bagi, tapi franchisee yang bagi. Okey, kegagalan mematuhi peraturan ini menyebabkan pendapatan kontrak oleh franchisor. Okey. Next. Apakah kelebihan dan kekurangan franchisee? Kita tengok kelebihan dulu. Okey, yang pertama, kelebihan yang dinamiti oleh franchisee, dia mendapat sokongan pengurusan daripada franchisor. Okey, franchisor mesti bantu dia. Sebab melalui dialah jenama dia, melalui franchisee lah, jenama franchisor tu akan berkembang dan mendapat sambutan ramai. Yang kedua adalah dia memiliki dan menjalankan perniagaan yang sistematik. Dia sebab manual cara perniagaan tu telah ditentukan oleh franchisor. Dia cuma ikut sahaja. Tak payah lagi dia memikirkan apakah strategi dan sebagainya. Yang dia kata jalankan, pastikan cukup. Yang kedua, jenama terkenal dan jaringan perniagaan yang luas. Itu kelebihan dia. Jadi dia dapat menjual satu benda yang terkenal. Dan benda yang dia dah jual itu sudah ada permintaan dia. Contoh, saya bagi satu contoh makanan. KFC lagi kita tengok. Seluruh ni. Bila buka saja bandar baru, orang akan kata, boleh tak, ada tak KFC buka di sini? Saya kata contoh ya, kita di Oya. Nak buka KFC terkenal. Boleh kalau ada yang sanggup tanggung risiko dengan mengeluarkan modal. Dia yang keluarkan modal. Tetapi kadang-kadang dalam hal ini franchisor juga tak akan bagi ni takut orang tu rugi. Sebab apa, Ras? Dia tengok jarak daripada dia tengok juga kepada kuasa beli sesuatu tempat. Kita tengok sebagai contoh jenama terkenal seperti McDonald. Dia tak akan buka bandar-bandar yang kecil, bandar-bandar besar je dia buka. Sebab dia risau dia punya ni. Dia punya sel akan jatuh. Jatuh sel dia nanti, jatuhlah ni. Sama juga dengan satu contoh lagi Burger King. Burger King lagi lah. Dia cuma cari benda bandar-bandar yang power saja. Okey, yang kuasa beli dia ni besar. Okey.
Yang ketiga, tidak perlu banyak pengalaman dan pendidikan. Tidak perlu. Cuma dalam ini, anda cuma ada modal dan juga kawalan sahaja. Modal. Ni. Nak buka secret recipe contohnya. Buka ada perniagaan secret recipe tu. Jenama secret recipe tu. Tak perlu banyak pengalaman. Jadi beli. Mohon saja pada purchaser buka. Yang penting ada duit. Dan anda mengawal itu saja. Itu saja nanti. Okey, satu lagi. Reka bentuk yang seragam. Tak payah fikir. Macam mana kamu nak hias kedai kamu, nak dekor kamu punya burger dan sebagainya. Tak perlu. Seragam dah ditetapkan. Dan anda sebagai franchisee tak boleh juga mengubah bentuk suka-suka. Tak boleh. Palai. Nanti lari daripada konsep dia. Okey. Risiko kegagalan perniagaan yang rendah. Itu memang penting. Risiko kegagalan. Sebab jenama yang kita jual, ada sudah nama. Tetapi ada juga risiko kegagalan dia. Jangan kata tak ada. Contoh sekarang. Zaman COVID-19 ni. Pergerakan kita ditutup. Pergerakan kita. Nak makan burger, kita susah nak pergi ke Mukah dan sebagainya. Kena minta apa. Jadi, menyebabkan jumlah pasaran tu akan, jumlah jualan burger akan kurang. Sebab orang pergerakan ni, pergerakan dikawal. Itu contoh dia. Bukannya tak ada kegagalan, ada. Tapi ada memang macam tu. Tetapi risiko dia rendah sekali. Okey. Apa pula kekurangan dia? Okey. Satu. Sebagai seorang franchisee, anda mesti mengawal kualiti barang kerana boleh menjejaskan nama dan baik reputasi franchisor. Kena jaga betul. Walaupun rasa barang itu anda boleh naikkan lagi, tak boleh. Sebab franchisor dah tetap. Kan perlu jaga. Itu saya katakan tadi, kalau dia punya resipi macam itu, kena follow. Kena perlu jaga. Dan kadang-kadang franchisor yang yang strict ataupun yang orang kata yang tegas, dia sentiasa mengawal. Dia sentiasa tengok, betulkah kamu jual dengan seperti yang dia dah buat. Yang ketiga adalah terikat dengan perjanjian franchise. Dah bergantung pada franchisor. Kamu tak boleh nak, contohnya pada peringkat awal kamu nak kembangkan lagi kerja tak ni perniagaan anda, sebab dah ni tak boleh tunggu dah satu masa baru dia ni melepaskan anda ni. Yang ketiga, tidak ada inovasi dan inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan. Maksudnya anda kena jual benda yang telah ditetapkan apa yang perlu anda jual.